Sebab itu pernah Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dia bercerita, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair, qal man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ada satu orang laki-laki bertanya, ya Rasul, siapa manusia paling terbaik sekali dalam dunia ini? Jawab Nabi, orang yang paling terbaik sekali adalah orang yang panjang umur, banyak melakukan ketaatan. Maknanya panjang umur, buat ketaatan. Orang tu tanya lagi, fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk sekali perangai, orang yang umur panjang, amalan pula sedikit atau buruk amalannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tirmizi. Sebab itu doalah panjang umur dalam keberkatan. Apa berkat? Banyak kita boleh bincangkan. Kenapa orang yang panjang umur dan baik amalannya adalah orang yang terbaik? Sebab setiap kali umur bertambah, maknanya pahala juga makin bertambah, darjatnya juga makin tinggi. Sebab itu kata Abu Hurairah, Nabi pernah tanya, ala unabbiukum bi khairikum? Qalu na'am ya Rasulullah. Qal khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'mala. Maukah kamu aku beritahu siapakah kalangan kamu yang paling bagus sekali? Jawab sahabat, kami nak tahu ya Rasul. Orang yang paling bagus antara kamu adalah yang paling panjang umur dan paling baik amalannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mana dalam masjid kita ini, siapa orang yang terbaik di kalangan kita? Orang yang paling senior umurnya, bukan orang yang paling banyak ilmu. Dah, siapa yang paling berumur sekali? Kalau ada orang umur 70-an, 80-an, 90-an, ini orang yang terbaik sekali di kalangan kita dalam masjid ini. Sebab dia umur panjang, baik pula amalan. Baik itu tuan-tuan, orang yang umur panjang ni Nabi respect. Dalam satu hadis, Abdullah bin Shaddad bercerita, laisa ahadun afdala 'indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam litasbihi wa takbiri wa tahlili. Tidak ada seorang pun yang lebih utama di sisi Tuhan berbanding seorang mukmin yang diberi umur panjang, yang mana dia gunakan untuk bertasbih, bertakbir dan bertahlil. Umur panjang mesti ketaatan ataupun ibadah bertambah. Ada satu kisah di zaman Nabi. Cerita ini dibawakan oleh seorang sahabat, yang mana sahabat ini namanya sama dengan masjid tuan-tuan, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Hadis daripada Talhah. Talhah bercerita, ada satu hari dua orang puak daripada suku Bali. Bali ni cabang suku Khuza'ah datang jumpa dengan Nabi. Dia ni dua-dua sekali datang jumpa Nabi, masuk Islam sama-sama. Kata Talhah, si abang dia ni aktif buat program. Lepas masuk Islam dia aktif, NGO buat program atau program panggil penceramah. Dia orang aktif. Bila ada seruan berperang, dia pergi. Adik ni tidak, banyak duduk, tapi Islam je, duduk masuk Islam. Cuma abang itu aktivis lah, aktivis. Adiknya tak, dia duduk gitu di rumah. Jadi abang dia satu hari, kata Talhah, pergi perang, mati syahid. Mati syahid. Yang seorang lagi, summa makasal akharu ba'dahu sanatan summa tuwfiya. Kata Talhah, yang adik dia pula meninggal dunia setahun lepas abang dia. Mana dua adik, abang mati syahid dulu, adik dia masih hidup setahun, next year adik dia mati. Maka qala Talha, fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima. Maka kata Talha bin Ubaidillah, satu malam saya bermimpi. Saya berada di depan pintu syurga. Tiba-tiba saya nampak dua beradik itu tengah menunggu juga depan pintu syurga, pegang boarding pass lah, dah nak masuk dah ni, nak masuk pintu dah. Cuma kata Talha, yang peliknya, fa kharaja kharijun minal jannah fa azina lil ladzina tuwfiyal akhir minhuma summa kharaja fa azina lil ladzina shtuhida. Yang peliknya kata Talha, tiba-tiba keluar pegawai daripada dalam surga, malaikat lagaknya, pegawai petugas, takkan pramugara pula, pegawai petugas, dia pun keluar. Dia panggil yang adik dulu masuk. Mana adik yang tadi? Masuk.
Abang dia mati syahid kemudian. Padahal adik dia mati setahun lepas abang mati syahid. Dan adik dia bukan mati syahid pun, mati biasa je, tapi husnul khatimah. Jadi Talha heran, kenapa adik masuk surga dulu padahal abang mati syahid setahun lebih awal. Jadi Talha cerita benda ni pada Nabi. Ya Rasul, saya mimpi begini. Heran tu saya, ngapa adik masuk dulu pula ya Rasul? Maka Nabi bertanya, min ayyi zalika ta'jabun? Apa yang awak herannya? Apa yang peliknya? Kata Nabi. Peliklah ya Rasul, patutnya abang dulu lah masuk surga, abang kan mati syahid. Nabi jawab begini, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Bukankah adik dia tu dia masih lagi hidup setahun lepas abang dia meninggal? Ya Rasul. Qala bala. Benar ya Rasul, of course. Lepas abang ni mati syahid, adiknya mati next year itu. Nabi pun kata, wa adraka ramadana fasamahu wa shalla wa kaza min sajdatan fi sanah. Bukankah lepas abang ni mati syahid, dia ada setahun kemudian dia telah menemui bulan Ramadan, dia puasa bulan Ramadan, semayang tarawih, jumpa Lailatul Qadar kalau rezeki dia pula, kalau ada rezeki dia pergi haji. Bukankah dia telah melakukan begitu banyak ibadat, solat itu, sujud ini, rukuk itu, zikir ini dalam masa setahun? Nabi tanya balik, qalu bala, ya tak ya juga ya Rasulullah. Maka jawab Nabi, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Ingatlah, setahun jarak antara orang yang meninggal pertama dengan orang meninggal kedua, itu amalannya bagaikan langit dengan bumi. Hadis Ibnu Majah. Sebab itu orang umur panjang tetap ada advantage, sebab dia punya ibadah ekstra. Kalau dia ibadat, sebab itu rugi sangat orang umur panjang tak ibadat la ilallah. Baik meninggal je, daripada tak buat apa, baik meninggal duduk menggentir remote extrum, baik mati. Tak patut umur kau panjang, buatlah amalan, sebab kita akan lebih tinggi darjat berbanding dengan orang lain. Yang ini hadis mati senggang masa setahun. Ada hadis yang lain Nabi sebut beza mati 40 hari je pun darjat dia naik. Ada satu hadis kata Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, dia ceritakan ada kisah dua orang adik-beradik, antara abang dengan adik meninggal dalam jarak 40 hari. Fazukirat fadilatul awwal inda Rasulillah. Maka sahabat ini bila abang dia meninggal, lepas tu 40 hari kemudian adik dia meninggal, jadi masing-masing ni borak sama sendiri. Dia pun cerita, abang dia bagus, arwahnya sini dulu dengan orang macam ni baik, dia dengan masyarakat begini. Arwah ni memang hebat lah, adik dia tak boleh lawan lah, abang dia gini. Dia muji abangnya yang meninggal lebih dulu. Nabi dengar, faqala alam yakun akhar musliman? Qalu bala ya Rasulullah wa kana la ba'sa bihi. Nabi tegur, yang awak membawang beria sangat ni, apa adik dia tu bukan Islam ke? Islam ya Rasul. Adik dia pun terror juga macam abang dia, tapi abang dia lagi champion lagi lah. Adik dia kalau masjid semayang belakang dia, abang dia semayang depan. Contoh begitu lah, nak mengatakan abang tu lagi best lagi lah. Faqala Rasul wa ma yudrikum ma balaghat bihi salatu. Tahukah kamu darjat si adik itu dia dah jadi lebih tinggi sekarang sebab adik semayang dia. Sahabat kata, semayang apa ya Rasul? Abang dia duduk depan, adik duduk belakang. Adik dia memang jarang datang, lambat semayang belakang. Abang dia arwah tu lagi bagus. Kata Nabi begini, innama mathalu salati kamathali nahrin ghamrin azbin bibabin ahdikum yaftahimu fihi kullu yaumin 5 marrat. Sesungguhnya semayang yang kita buat, dia macam air yang segar mengalir depan pintu rumah. Tiap kali kita terjun mandi 5 kali sehari, pasti dah tak ada melekat kekotoran. Fama tarawna zalika yubqi min darnihi fa innakum latadruna ma balaghat bihi salatuhu. Tahukah kamu orang yang hari-hari terjun dalam air itu dah tak ada daki langsung,
Dan tahukah kamu orang yang itu tadi darjatnya telah naik dek kerana dengan solatnya? Sebab dia mati 40 hari lebih lambat pada abang dia. Dia ada 40 hari punya amalan yang abang dia dah tak ada dah. Makna kalaupun dia semayang belakang, tengah, depan, itu cerita lain. Tapi abang dia dah meninggal, adik dia masih lagi leading dari segi markah, jumlah banyaknya semayang. Ini beza 40 hari saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bayangkan mati 40 hari saja beza, sudah juga mengangkat darjat. Bayangkanlah tuan-tuan yang umur dah 70, 80, lagi syukur pada Allah lah. Umur lagi panjang, lagi panjang, lagi panjang. Tetapi mesti dimasukkan dalam umur yang panjang itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan-amalan simple? Kita di hujung ni, apa amalan simple nak dapat keberkatan umur? Pertama sekali, al-kalamu thayyib, jaga mulut. Jangan cakap benda-benda tak senonoh, bertutur katalah dan berkomunikasilah dengan cara yang baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mudawamah wal istiqamah fid doa, konsisten, teguh pendirian dalam memanjatkan doa kepada Allah. Yang ketiga, berusahalah untuk menjadi seorang yang morning person, jadi manusia yang bangun pagi. Semakin meningkat umur ni, sudah-sudahlah bangun pukul 10, pukul 11. Itu zaman bujang dulu, ialah zaman tak senonoh. Kita ni dah berumur, anak cucu dah besar dah. Takkan menengok atuk dia bangun pukul 12 tengah hari. Insah betul atuk. Pukul 12 baru bangun. Bangunlah pagi sikit. Sebab Nabi doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatkan kehidupan umatku yang bangun pagi. Kata Nabi, mana dapat doa khas. Yang keempat, istikharahlah. Jadikan amalan beristikharah dalam setiap urusan sehari-harian. Yang kelima, hidup jangan meminta-minta kepada orang. Man asabathu fa'aqafatun fa'anzala bin nasi lam tusaddu faqatuhu. Barang siapa yang ditimpa kesusahan, lalu dia mengadukan kesusahannya itu kepada manusia, maka kesusahannya tidak akan diselesaikan. Wa man anzalaha billah aw syakallahu lahu bil ghina imma bi mautin ajilin aw ghinan ajilin. Siapa yang mengadu susah pada Allah, Allah akan berikan dia dua saja penyelesaian. Pertama, diselesaikan masalahnya itu. Yang kedua, diselesaikan dia, iaitu dimatikan orang itu. Dua saja. Tuhan punya cara mudah. Manusia mengarut bagi janji banyak, belum tentu dapat. Tapi kalau Tuhan, dua dia buat, selesaikan atau engkau tu diselesaikan. Buat dua saja. Yang keenam, infak dan juga sedekah. Ini kita dah cerita Osman bin Affan radhiyallahu anhu tadi. Yang ketujuh, jangan tinggalkan solat fardu, khususnya solat fardu berjemaah. Dan yang ke-8, memperbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini Tuhan janji dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tuhan mengata, hendaklah kamu ini semua sentiasa istighfar, minta ampun pada aku. Siapa yang istighfar pada aku berikan nikmat. Pertama, aku turunkan hujan lebat yang mencurah-curah. Yang kedua, aku kurniakan pada kamu anak pinak yang ramai. Yang ketiga, aku beri pada kamu harta kekayaan yang banyak. Benar yang seterusnya, aku beri pada kamu kebun tanaman yang sentiasa subur. Dan aku beri pada kamu sungai-sungai yang mengalir di dalam kebun itu. Surah Nuh ayat yang ke-10. Sebab itu banyak dengan istighfar. Berkat hidup kita, banyakkan istighfar. Saya bila cerita istighfar ini, ada satu orang ulama, dia bercerita di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia seorang ulama terkenal, tetapi dia jenis humble. Dia tak mengejar populariti. Orang tak berapa kenal dia. Dia humble lah. Padahal banyak negara pegang mazhab dia. Dia jenis down to earth. Dia pergi di satu negeri, orang tak kenal dia. Jadi bila dia sembahyang, adalah anak buah ikut. Dia beritahu anak buah dia, jangan bising-bising, aku ni siapa? Diam. Okay. Dia sembahyang, habis sembahyang dia penat, dia baring. Datang AJK masjid, halau keluar.
Encik, ni bukan hotel ni. Keluar, ni masjid. Orang nak tutup pintu dah ni. Orang tak tahu ni Muhammad bin Hanbal. Pengikut dia nak marah, dia kata relax. Sabar. Okey, kita bangun. Akur lah. Akur dengan arahan. Akur dengan arahan. Bangun dia keluar. Jalan cari penginapan. Jalan. Jumpa dengan penjual roti. Jual roti ni orang meniaga, mulut ramah, menegur. Encik ni bukan orang sini gayanya. Nak pergi ke mana malam-malam dah pukul 10 ni? Dan cari penginapan. Zaman kita ni mana ada hotel. Hotel ni tahun 2000 pun ada. Beginilah, tidur rumah saya sajalah. Saya ni duduk berdua dengan isteri je. Tidur rumah saya. Berapa hari nak duduk. Nanti kalau selesai duduk terus pun tak ada masalah. Saya tak ada apa, siang saya kerja jual roti. Oh, terima kasihlah pakcik. Memang ikut saya. 2-3 orang sahabat ikut. Dalam perjalanan Imam Ahmad bin Hanbal, dia perasan pakcik ni mulut kumat kamik membaca. Wah, tak tahu baca apa. Sampai di rumah, Imam Ahmad pun tanya, "Tuan, minta maaf bertanya. Tadi saya tidur masjid kena halau. Terima kasihlah jemput." Tak apa. Tidur rumah saya je, masjid jangan. JK garang-garang situ, masjid tu lantikan baru tu, garang sikit. Lama-lama dia okey lah tu.